perubahan tu perlu berlaku dan atas kita atau atas kita sama ada kita mahu lakukan ataupun tidak. Baik, berbalik kepada cerita evolusi teknologi ni yang memberi kesan kepada pasaran kerja ni. Disebutkan satu angka yang membimbangkan. Ini ibu bapa tengah hantar anak di universiti ataupun institut pengajian tinggi ni dengan harapan menjadi lawyer, doktor, arkitek dan sebagainya. Keluar-keluar tak dapat kerja. Okey, sejauh mana pada pandangan Nick melihat fleksibiliti ataupun keupayaan anak-anak ni untuk mengetahui ataupun mendapatkan ilmu lebih daripada apa yang dipelajari secara formal di institusi pengajian tinggi. Saya bagi contoh macam kalau saya dapat resume ni nak minta kerja, skillnya Microsoft Word, Excel, itu je kita. Mungkin kalau letak TikTok ke dan sebagainya boleh menjadi satu tarikan ataupun kepada majikan untuk mengambil bekerja. Okey, menarik. Untuk zaman sekarang, especially selepas COVID, terma belajar lain, kerja lain adalah terlampau common. Pada masa yang sama, untuk membantu selesaikan isu ni, sebab itu kita perasan ada satu inisiatif dari beberapa penjana, nama dia Place and Train. Banyak agensi yang sambut. Place and Train, ya. Place and Train. Nama dia macam-macam lah. The same concept di-apply untuk nama protegi, perintis, rintisan, macam-macam. Di bawah KBS sebagainya. So, itu adalah salah satu inisiatif nak bagi skill yang baru supaya dia boleh masuk bidang baru. Ataupun upskill, tambah skill supaya lebih relevan dengan industri semasa. So, latihan ini dibekalkan sebab nak tampung kelemahan ataupun kekurangan. Contoh, IPT dah ada begini. Berlaku COVID, IPT nak berubah, dia akan makan masa. Nak update dan sebagainya. Dengan izin saya sendiri pun, saya perlu puji di sinilah. UKM Pusat Citra engage dengan kami untuk kita advise apakah relevan kerja, pelajaran, subjek yang diajar dalam UKM tu dengan industri. So itu adalah satu inisiatif yang sangat baguslah, perlu dipuji. So benda itu menjadikan silibus mereka, graduan mereka relevan dengan pasaran. So apa yang tidak boleh di-cover IPT buat masa sekarang, kerajaan cover dengan penjana, itu Place and Train tadi, bagi skill, latihan kemahiran. Okey, tapi itu macam seolah-olah macam ada satu kursus tambahan selepas tamat belajar. Boleh tak ia berlangsung serentak dengan pendidikan formal yang dipelajari di kampus? Sangat boleh, tak ada masalah. Sebab itu macam saya sebut, IPT ni ataupun Institut Pengajian Tinggi ni dia satu macam kapal besar. Bila nak ubah haluan tu dia take time. Nak ubah 10 km baru boleh ubah haluan sikit. So nak segera, macam kita ni segera 3 bulan 4 bulan mungkin belum sampai lagi. So mungkin dalam kita akan tengok impact dia lah, akan masa akan datang dia akan berubah seiring dengan nak lahirkan memenuhi kehendak industri. So IPT memang dia kena provide apa yang demand dekat sana. Dekat sana tu industri lah. IPT pun kena ubah Masila. Kita memang kena ikut. Kena berubah, tak kisah apa jua zaman sekalipun. Ialah kita daripada zaman batu dulu ke sini sampailah zaman moden sekarang ni sentiasa berubah. Dan okey, kalau melihat kepada syarikat-syarikat swasta sekarang ni, ramai yang memilih untuk merubah. Kalau dulu banyak menggunakan tenaga buruh dan sebagainya. Okey, kalau sekarang tenaga manusia, dan sekarang banyak syarikat-syarikat swasta yang lebih memilih kepada teknologi yang lebih canggih, mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga buruh. Jadi lebih-lebih lagi kita sekarang berada dalam pandemik COVID-19 ni, ramai yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, ditambah lagi dengan syarikat-syarikat swasta yang makin mengurangkan sumber tenaga manusia ni. Macam mana saranan Cik Ni sendiri melihat perkara ini? Cadangan mungkin boleh diberikan kepada mahasiswa nanti? Okey, pesanan penaja. Pesanan kepada mahasiswa lah kan. Ataupun kepada parent juga, ibu bapa. Jangan letakkan kerjaya adalah yang tipikal 4 tadi. Kerjaya zaman sekarang sudah terlampau luas, ada benda-benda yang unorthodox. Contoh, pengurus media sosial. Dulu mungkin tak ada, tapi sebab sekarang kan kena nak post dekat FB dia, post dekat IG, post YouTube, kena ada orang yang mengurus. Timing dia, ayat copywriting dia. Copywriter pun satu kerjaya. Nak buat ayat iklan dan sebagainya. Bahkan UX design. Contoh, kalau dulu kita masuk mall, okey, rak ni kena bayar mahal sikit susun. Lagu apa nak pasang, pencahayan macam mana, produk nak susun, customer experience. Dia masuk mall tu, jalan dia macam mana. Nak pastikan dia membeli secara maksimum. Itu mall. Sekarang orang tak pergi mall, orang pergi kepada e-commerce. So macam mana UX design, nak design perjalanan e-commerce, orang scroll tu supaya dia membeli secara maksimum. Macam itulah. Add card, reminder, tak beli ni, ini diskaun. So pekerjaan baru juga wujud. Yang boleh saya sebut ini adalah UX designer, copywriter, data analyst. Ini sangat penting juga. Ataupun yang berkaitan dengan security, IT ataupun komputer software ni. Computer language. Sangat diperlukan sekarang, dia timbul cendawan lah selepas hujan. So demand ke arah situ lebih tinggi. Yang sedia hari ini ada, tetapi dia mengecil. So kalau untuk ibu bapa ataupun untuk graduan, do explore yang berkembang ni. Data ni boleh ambil daripada mana? Daripada
paling mudah job portal lah. Yang paling efektif LinkedIn, Jobstreet dan sebagainya. Ya, saya rasa itu juga bukan dalam kalangan ibu bapa saja harus datang perkara ini. Institut pengajian juga perlu cakna tentang perubahan yang berlaku ini. Ya, sebab kadang-kadang mereka yang tamat pengajian masuk ke alam pekerjaan, apa yang dipelajari itu sudah tidak relevan. Itu isu yang sebelum ni kita ketengahkan juga. Banyak perkara yang harus kita persiapkan diri sebenarnya, dan ini tidak berhenti di sini. Pastinya banyak perubahan harus kita lakukan. Ya, embrace the change ini. Nik Akmal, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Selamat terus memberikan motivasi kepada mereka untuk membiasakan diri dengan perubahan ini, ya. Nik Akmal Afif, Nik Osman, konsultan kerjaya bersama kita. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang, ya. InsyaAllah. InsyaAllah.